Okay, Assalamualaikum and good afternoon everyone. First of all, I would like to thank each and every one of you for participating today in our first session, especially on a lazy Sunday like this. Okay, without further ado, I would like to introduce you all to our program, which is Passion for Emotion. So guys, fair, I would like to congratulate each and every one of them for participating today, as in my opinion, this is a form of self-love. Okay, jadi bersama kita pada hari ini, kami akan bersama anda pada hari ini, iaitu saya sendiri, Syed Firman dan juga Saya Nur Anissa. dan kami telah pun menjemput Sir Muhammad Hafiz sebagai panel jemputan kami pada hari ini. Beliau merupakan pengamal mental health clinical counselling yang mempunyai Master of Philosophy in Psychology. Beliau juga merupakan seorang kaunselor yang berdaftar yang telah pun mempunyai banyak pengalaman menjadi seorang motivator dalam bidang mental health, kepimpinan dan juga parenting di peringkat sekolah dan juga di peringkat universiti. Jadi Assalamualaikum Sir, selamat apa khabar? Okey, jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan topik kita pada hari ini, iaitu pengurusan stres. Jadi Yes, pengurusan stres. Okay sir, as students, kita selalu rasa yang kita ni stress lah, pening lah. Tapi sebenarnya, what is stress? And how does it happen to us? And bila kita stress ni, apa jadi kat badan kita? Okay. Alright. Okay, so Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada semua students yang ada dalam kita punya live IG sekarang. Dan tak terkecuali juga kita punya host hari ni so memang cantik, memang handsome. Okay, saya rasa macam kecil sangat kat sini walaupun besar. Alright. Okay, so bila kita tanya tentang stress, so hari-hari pun stress kan. Hari-hari kita akan feel stress, betul tak? Dan tidur lambat, bangun pagi sakit kepala, stres. Nak tidur, tak boleh tidur pun stres kan. So nak pilih, hari ni nak lunch, nak makan ayam ke ikan ke, stres juga kan. So tak ada orang akan terus ambil nasi cedok ayam, no. Kalau kecuali kat situ memang ada ayam saja. Betul? Yes, nak pilih bahagian kan, nak ayam bahagian dada ke, kepak ke kan. So kalau macam saya, tongking ayam tak stres. Sebab apa? Saya bagi kat madam je. Saya memang tak ada hati nak makan kan. So no problem. So contohlah kita nak makan ayam kan. Ayam ada banyak bahagian tapi ada satu pedal je kan. Ramai orang nak makan pedal ayam kan. So kesian budak-budak selalu kena tipu. Kenapa? Tak boleh makan pedal, nanti sunat liat. Okay, just kidding gurau-gurau guys. Alright. So, bila kita kata tentang stres, you all kena tahu kalau kita tengok stres ni adalah tekanan yang dan juga tindak balas fizikal dan juga emosi dan mental. Fizikal, emosi kita dan juga mental seseorang terhadap sebarang perubahan atau tuntutan. Macam tadi kata nak pilih ayam kan, nak beli peha ke, nak pilih tart ke kan. So lepas tu nak pakai baju, hari ni nak pakai baju apa tiba-tiba lah kawan kata, guys, next Monday, tomorrow lah Monday esok kan. Okay, tomorrow guys, semua orang satu kelas kena pakai baju warna purple. nak kena cari lah. Nak purple gelap ke purple cerah kan. Lepas tu nak purple yang sama-sama ke, kena purple yang warna-warna ala kelorok ke, tak ke kan. So you pun stress juga, betul. Lagi stress yang tak ada baju purple kan, nak kena beli kan. Stress tak? Stress kan. Okay, itu tuntutan, betul. Okay. Dan lepas tu tekanan dia sebagai satu reaksi dan juga yang tidak spesifik. Tak boleh pagi ni bangun tidur, hari ni aku nak stres dengan boyfriend aku. Boleh kan? WhatsApp, B standby, I nak stres dengan you. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh kan? Standby yang I nak stres dengan you tahu, hari you tahu kan? Sebab apa? B pun balas, jangan risau, you hari-hari streskan I. So macam mana kan? Dia spesifik tak ada spesifik event yang you boleh kata hari ni nak stres, tak boleh kan, betul tak? Dan lepas tu apa lagi kita nak katakan ni, dia sebagai satu reaksi yang tidak spesifik disebabkan oleh bebanan yang menimpa kita kan. You beratur nak pergi kat mission ATM, you orang yang ke-10, semua orang keluar dah lah. Yang seorang tu pula nak keluarkan duit, lamanya tekan nombor password, terlupa nombor password, tekan tak boleh, tekan tak boleh kan. Lepas tu seorang pula, orang yang ketiga pula bawa kad 5
Dia tolong keluarkan kawan-kawan dia punya duit. Awak yang ke-10 ni sampai turn you duit habis. You rasa macam mana, bahagia tak? Bahagia tak? Bahagia sangat kan. So of course, so itu kita katakan sebagai stress. Okay, so maksudnya event yang memang kita tak boleh nak kata spesifik, tapi dia adalah sesuatu tuntutan atau bebanan. Orang cabar you lah. Okay, contoh, okay, I cabar you hari ni kan, you pergi dekat crush you. Okay, you pergi dekat you punya crush, you cakap I love you. Dengan perkataan crush pun dah stres tadi. Betul tak? Apa you rasa? Kan? Tekanan kan? Daripada, okay, malam ni you kena buat pukul 8. Sebab I know pukul 8 biasa dia pergi makan dekat kedai makan tu. Alright. So you pun daripada pagi you plan you plan nak buat ayat apa benda aku nak buat. Sebabnya cabaran. Betul? Cabaran. Okay. So lepas tu sampai je dekat kedai tu, dia tak ada rupanya. Nampak? Aku prepare dari pagi siut. Kan? So itu benda yang tuntutan. Tuntutan. That is stress. Okay. So benda yang menimpa kita. So tak anything lah kan. Jalan-jalan punya cantik, tiba-tiba tu make kasut patah. Kan? Kau dah rasa cantik dah hari ni. Tiba-tiba kau cacat kaki sebelah. Right. Okay. So stress ni, kalau kita tengok pada kajian mobility daripada kerajaan Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, dia kata apa? Okay, 4.2 juta rakyat Malaysia, okay, 4.2 juta rakyat Malaysia mengalami masalah kesihatan mental. Tahu. Dan juga ratio dia, 1 daripada 4 rakyat Malaysia kemungkinan ada masalah kesihatan mental. Banyak tu je. Dekat sebelah saya. Sebelah ni je. Kan? So mungkin juga yang tengah tengok live kita ni, betul tak? So yang tengah tengok pun ada masalah mental juga. So jangan kata saya tak ada. Kita kena test. Sebab apa? Kesihatan mental ni kita kena test. Betul. Kita kena test, and then lepas tu kita akan diagnose. So dia ada jugalah level dia kan, sama ada biasa, pertengahan ataupun teruk. Lepas tu nanti yang teruk tu nanti kita akan bincang pada next topik, betul tak? Alright. So jadi sebenarnya kalau anda nak tahulah, stres ni dia ada 2, terbahagi kepada 2, iaitu kita panggil eustress dan juga distress. Eustress dan juga distress. Eustress, okay, contoh you nak exam, you kena study. Stress tak? Dapat 4 flat, seronok tak? Seronok. Yes, that is eustress. Eustress. Yes, penghujung dia you dapat benda yang gembira. Okay, nak kahwin, preparation nak kahwin, lama kan? Nak daripada segi nak cari jodoh, berangan nak pakai. Oh dah lama dah yang tu. Okay, nak cari jodoh, preparation nak kahwin, betul? Lepas tu daripada mula-mula kenal tu pun dah fikir nak pakai baju warna apa. Kau kaji baju kahwin setiap hari kot. Okay, daripada tahun pertama belajar sampai tahun keempat. Okay, so lepas tu you dah plan. Alright, so you dah plan untuk preparation ini semua. Okay, dan penghujungnya you kahwin. So itu kita panggil eustress. Nak pergi bercuti kan? Happy ending lah kan? Yes, nak pergi bercuti kan? Nak fikir nak pakai baju kan, dan sebagainya. Alright, tapi kalau distress ni, distress yang macam kita bincang tadi, itu distress. So sebenarnya stress jangan kata tu teruk. Stress tak negatif, stress is positive. But then macam mana you nak letakkan stress tu? Okay, alright. So tapi sedikit saya nak tambah. Okay, so macam tadi you cakap tentang berkenaan apakah perubahan-perubahan yang berlaku bila kita stres. Okay, so yang pertama sekali bila kita kata tentang perubahan ni, pertama sekali of course bila kita stres, kita ada tekanan darah kita akan naik. Okay, kenapa? Hormon kita merembes. Kita panggil hormon adrenalin. Adrenalin. Yes. Okay. Hormon tu dia akan, bila you marah, adrenalin akan masuk ke dalam darah you. Tujuan dia adrenalin ni adalah untuk kawal. Kawal. So that's why selalunya bila you stress, you akan buat apa? You tutup mata, tarik nafas. Betul. Okay. So itu antara dia punya perubahan-perubahan dia, of course tekanan darah, dan juga yang paling teruk lah sebenarnya dia akan efek pada you punya kesihatan lah. Kesihatan. Right. So jadi sir,
Kan tadi Yes. saya ada sebut, awal-awal tadi saya ada sebut stres ni dia effect fizikal kita juga. Yes. Jadi apa lagi masalah lain yang stres ni akan menyebabkan lah kiranya? Apa lagi masalah lain yang berpunca daripada stres ni? Masalah lain punca daripada stres, maksudnya among you all lah, among students lah. Yes. So saya lebih fokuskan kepada students lah. So sebenarnya kalau kita nak tahu antara tanda-tanda awal stres ni, pertama sekali perubahan tingkah laku yang sangat ketara. Contohnya you susah nak tidur. Oh, Tapi sekarang tersusah nak tidur ni memang normal saya rasa. Kan kau pergi main PUBG lah, kau pergi semua benda lah kan. Kau parah power kau lah, kau pergi awal kan, paksa. Orang tu dah stres dah, aku dah ngantuk. Kau paksa dia jangan tidur kan. So itu antara perubahan yang berlaku. Tu tingkah laku kita akan berbeza. And then lepas tu seterusnya kita akan cepat marah dan bertindak ganas. Contohnya lah, selalunya normal je lah kau kata gemuk normal. Tiba-tiba orang panggil kau gemuk, hari ni kau marah. Kan? Betul tak? Selalunya biasa je gemuk kan, normal tak marah. Tiba-tiba hari ni gemuk, asal kau pakai aku gemuk? Tiba-tiba pula hari-hari orang panggil kau gemuk, kau tak marah, betul? So tiba-tiba ia akan mula bertindak. Dan lepas tu antaranya juga kita ada idea-idea yang pelik. Idea yang pelik. Contohnya lah selalunya kita tak biasa pakai baju warna hitam. Kita suka colourful kan. Contohnya suka baju yang ada warna. Dah seminggu dah pakai baju warna hitam. Kiranya cara kita berfikir berubah lah. Ya, dah ada mengubah. Ataupun banyak lah. Kadang-kadang kalau kita tengok ada orang tu dia suka duduk kat bilik je, memurungkan diri dia, duduk kat bilik. Lepas tu suka tengok movie sedih. Selama ni suka tengok benda-benda yang seronok, tiba-tiba tengok Korea menangis. Kan. Dan lepas tu banyak lagi lah. Dan juga ada juga perubahan yang ketara, macam tabiat pemakanan, kuat makan. Kan? Bila kita stres kita akan kuat makan kan? Ada juga. Dan ada orang stres tak boleh makan. Kan ada orang kuat makan. Yang kuat makan tu lagi bahaya, sebab dia akan lead kepada diabetes dan juga obesity. Betul. Kan putus cinta makan. Dah lah putus cinta, nak kena cari cinta baru. Lepas tu kau gemuk pula. Siapa nak? Kan kau test kau Korea, kurus tinggi, tapi kau gemukkan badan kau. So kena realistik sebenarnya. So dia betul apa Elio? Alright. So saya tak boleh. Saya kalau bercakap pada benda-benda stres zaman-zaman remaja ni, semua saya seronok. Saya seronok sebab I feel like korang ni semua macam saya punya adik-adik kan. So kita akan korang pun kadang-kadang student dia akan share topik-topik benda ni macam ni kat saya kan. Alright. So lepas tu kadang-kadang ada yang bercakap tentang bunuh diri. Ada yang pernah berkongsi dekat saya. Yes, ada pengalaman juga. Saya rasa macam nak mati. Kan. Lepas tu yelah, kadang-kadang tu kalau saya boleh jadi ustaz, saya jadi ustaz sekejap. Kan. Bagi benda kata agama pula kan. Sebab apalah, kalau kita cakap tentang putus cinta nak mati ni, dia ada 3 perkara yang memang kita tak boleh duga. Sebab itu semua kuasa Tuhan. Pertama sekali adalah jodoh, ajal, rezeki. Kan. So benda tu kita tak boleh nak duga kan. So apa kau nak takut kan. Kalau putus sebenarnya ada lagi baik kan. So kalau tak ada jodoh tu normal lah kan. So nanti tunggulah jodoh kau tak lahir lagi. Kan. So macam cerita kan, dapat umur 20 lebih tak lahir lagi lah maksudnya kan. Right. So tunggu dulu. Okay. So lain banyaklah perubahannya. Contohnya kalau kita tengok daripada segi fizikal dia, kita pening, sakit kepala, letih. Dan lepas tu mental kita hilang tumpuan, mudah lupa. Selalu Anissa ingat kan, dah seminggu tak ingat nama Anissa. Rupanya kau bagi tekanan sangat kat power kau sampai dia stres, hilang dah nama kau. Kan, buat live siapa pakcik ni dah kan. Alright. And then lepas tu gepan kita laju, tangan kita shaking, getar. Macam contohnya macam ni. Kalau getar kalau sentiasa bergetar tu normal, tapi sentiasa you perasan shake, bila you pegang pen, you shake ni banyak. Sebab apa? Bila kita stres ni, darah kita laju. Lepas tu jantung mengepam dengan laju, aktif kan. Dan lepas tu emosi kita akan sentiasa rasa bimbang, tak stabil. So lepas tu pelakuan yang paling, you akan rasa mengeluh, rajin mengeluh. Penatnya, letihnya. Sebab apa? You letakkan diri you dekat negative thinking. Bila letak negative thinking, dan aku yang mudah lah. Dan lepas tu yang kita teruk, menjerit, maki hamun. Kan. Itu kalau dah ekstrim sangat. Ekstrim kan.
So kenapa kau tinggalkan aku? Baling bantal dan habis semua kau orang musnah kan. Lepas tu dah settle semua, kenapalah aku jahanamkan kau, kena kemas balik. Kan? Dah apa tu, dah menjahanamkan bilik, nanti kena kemas balik. Tak ada siapa nak kemaskan. Kan? Kan? So maksudnya itulah dia. And then lepas tu apa tu, bila kita stress ni, benda utama yang paling kita tahu, you kena tahu adalah cara penerimaan kita menerima stres. Sebab Lazarus, bapa kepada stres, founder of theory of stress, dia kata stres ni ada dua, iaitu dia ada primary dan juga secondary. Primary satu level, secondary level yang atas lagi. Okay, so saya buat research berkenaan dengan berkenaan dengan perkara ni lah. Dan saya punya research juga saya buat berkenaan dengan stress among students. Okay, so saya juga memfokuskan kepada student unit 10 juga. Alright, so apa yang berlaku adalah bila you stress, you terima satu perkara, event tersebut pada you akan terima tersebut pada level yang primary. Okay, menerima itu level primary. Tapi yang akan menerukkan adalah bila you letakkan stress you kepada secondary. Contohnya, orang kata you gemuk. Okay, Anissa, you gemuk. Okay, bila you terasa, okay, itu normal. And then lepas tu you bangun, you belah, you dah lupa pada isu gemuk. Tapi kalau you masih fikir lagi gemuk ke aku, dah seminggu fikir gemuk, sebulan tak habis lagi isu gemuk, that is secondary. Kita memanjangkan. Kalau sepaling mudah adalah you put it in primary, you bangun, you belah, you settle problem. Tapi kalau you bawa isu tu, then you letak kat secondary. You tanam dalam kepala otak you. Okay, bila you tanam dalam kepala otak you, and then lepas tu dia dah jadi secondary. Baik, itu yang tertanam dalam pemikiran kita. Habis semua orang you tanya, kalau 50, aku gemuk ke? Aku gemuk ke? Kan? Alright, so next. Okay, hari tu saya ada buat assignment. Saya buat assignment ni, saya ada terbaca satu artikel ni lah. Artikel ni ada keluar terms acute stress dengan chronic stress. Sebelum ni saya tak pernah dengar pun. Sebelum ni saya tahu stress tu stress saja, tak tahu pula ada bercabang apa semua kan. Jadi saya boleh tolong explainkan tak apa perbezaan acute stress dengan chronic stress ni, sir? Okay, acute stress dia sebenarnya acute stress dia dan juga chronic stress, between dia ada satu lagi. Between dia kita panggil sebagai episode. Episode acute stress. Sebab dia akan lead kepada chronic stress. Alright. So jadi kalau kita kata acute ni, macam ni kita nak cakap, dia short term lah, short term. Contohnya you drive, you accident. Okay, you drive, you accident. That's acute. So maksudnya, tapi you drive accident, minggu depan drive accident, minggu depan drive accident lagi. That is chronic. Sebab apa? Dia dah effect you punya mental. Putus cinta, first time putus cinta, lepas sebulan dah couple, putus lagi. Lepas tu setahun putus lagi. Dah ada 3 koleksi dalam setahun. Kan? So maksudnya dekat situ, aku ni kenapa, sumpahan ke? Kan? So dia akan lead kepada chronic stress. Okay. Tapi episod kepada acute ni pula stress yang you akan macam tadilah, putus cinta, nanti putus cinta lagi. So itu episod. Dia akan pergi kepada chronic. So conclusion dia, kita jangan mencubalah dalam span yang terdekat. Tak ada masalah. Sebab tu jodoh tu, urusan tu, kalau jumpa tu kan, mungkin Tuhan dah hantar ni, putus lagi kan. Mungkin ini yang terbaik, Tuhan dah hantar, putus lagi. Alright. So kenapa acute, and then lepas tu dia ada episode acute, and then lepas tu dia ada chronic. Okay. So kalau normal yang berlaku ni, daily hassles lah kita kata. Macam tadi you nak keluar duit kat ATM, and then lepas tu nak pilih makanan, itu semua adalah acute stress, short term. Okay. Tapi kalau you dah bawa kepada berpanjangan, dia akan jadi episode, dan penghujung sekali you akan dapat chronic. Dan ada satu lagi, bila you dah bawa kepada yang terlalu banyak, dia ada satu masalah kita panggil mental disorder, post traumatic stress disorder. PTSD. Yes. Yang itu bila you dah kumpul banyak.
Contoh, yes. You banyak fikir, you dah kumpul tu dah setahun, 2 tahun, lalu sekali you di trauma. Trauma bercinta. Kan? Bila you trauma bercinta, you decide tak nak kahwin. Dah 10 kali bercinta gagal. Kan? So, lepas tu saya decide tak nak kahwin. Come on. Normal life kita kena berpasangan. Kan? Takkan lah kau nak hidup kat rumah seorang-seorang kan? Kan? So mak ayah korang pun berkahwin tau. Kau nak dapatkan korang. Kan? Dan lepas tu mak ayah korang pun melahirkan korang juga. Takkan nak memilih untuk tidak berkahwin disebabkan dah 10 kali bercinta dan gagal. Kemungkinan yang 20 itu ada yang terbaik. Kan? So maksudnya cuba lagi kan? Ataupun kemungkinan tak lahir lagi. Besok umur 45, you punya jodoh 25 kan? Ada aura ke-19 kat ya, aura ke-19. Alright. Okay, faham So contoh ada juga chronic stress yang macam assignment. You all punya assignment kan. You tahu every time you akan berhadapan dengan stress. Kan? Sebab apa you kena siapkan assignment, and then lepas tu you kena submit assignment, dan lepas tu nak kena hantar assignment, lepas tu nanti nak tunggu markah pula. Every semester you akan berhadapan dengan perkara ni. Betul tak? So bila you berhadapan itu juga boleh lead kepada chronic tau. Sebab apa? Kalau student itu tidak berjaya kontrol episod, dia punya acute episode stress dia tu, dia akan pergi pada chronic, which is dia give up, malas. So that's why semester 1, semester 2, 3 pointer cantik, masuk semester 4, 5, 6 tu bungkus terus. Okay? Silap kena tenang universiti. Sebab apa? You dah give up. You tak kontrol you punya episode acute stress you. So that's why stress ni kena dikawal. Okay, cara penerimaan kita. Bila you dah pergi kepada episod dan juga kronik, itu saya kata tadi, you letak kat secondary. Kalau acute saja, you letak dekat primary. Tapi you dah letak dekat secondary. Bila you letak kat secondary, salah siapa yang letak? Siapa yang kategorikan stress tu sebenarnya? Diri sendiri, betul? Saya ke? Nisa, saya stress ke? Okay, jumpa saya. Nisa, okay, nampaknya you punya level stress secondary lah. Salah saya ke? Salah diri sendiri, betul? So that's why yang perlu menyelesaikan you punya stress juga adalah diri you sendiri. Kan? Tapi apa kesilapan kita? Kita stress, kita pergi luahkan dekat orang lain. Kita nak orang lain bantu kita supaya bantu selesaikan masalah kita. That's why masalah you takkan selesai. Sebab you letakkan keputusan itu dekat orang lain. You mengharapkan orang lain untuk faham you, dan you minta orang lain untuk bantu you. Tapi sebenarnya penyelesaian, penerimaan itu semua come daripada kita punya diri sendiri. Otak kita, hati kita. Kan, aku stres lah, aku bercerita. Okey, kejap lagi kita akan nak Abio akan tanya saya soalan kan. Macam mana nak jumpa kawan kita, macam okey, so tu kejap lagi. Saya akan terangkan macam mana cara. Tunggu, jangan bangun. Alright. So itulah acute dengan chronic tu beza dia So acute tu adalah daily, biasa, normal. Episod tu yang bersambung-sambung, dan pengujian sekali dia akan pergi kepada chronic, which is daripada persambungan sangat dia pergi kepada chronic. So macam mana pun waktu dia dah acute tu you kena control. So acute tu adalah primary level. So jangan letakkan dia pergi kepada secondary. Bila you ke secondary dia akan jadi chronic. Okay, itu yang chronic akan pergi pada disorder, mental health disorder. Kan macam-macam ini, psychological disorder, macam-macam. Kan berhalusinasi lah. Time tu lah kau nak exam, time tu lah kau nampak hantu, hari lain tak nampak hantu. Kan, time nak exam seteria lah, mak kau jadi hantu. Kan, saya nampak mak saya pegang pisau. Kenapa mak kau? Mesti dia ada unfinished business dengan mak dia. Itu cerita lain, psikologi bab lain. Kan, right. So kalau dia rasa mak dia bukannya dia punya benda yang menakutkan, mungkin mak dia bukan hantu tu. Contoh mungkin mak dia dah letak tekanan dekat dia. Mak dia kata apa? You kena target this point, this semester 4 plan. Tiba-tiba you punya carry mark pun tak boleh nak dapat tinggi. Dan lepas tu tu yang mak dia jadi hantu tu. Dia jadi berhalusinasi. Kenapa saya kata, kenapa pula mak dia kena bawa pisau? Nampak? So it's happen dekat Indonesia. Dia kan kes yang mana dia dah tikap mak dia.
bunuh mak dia tu. Sebab dia halusinasi. Dia berhalusinasi, itulah disorder kan. So mungkin dia menerima banyak tekanan daripada mak dia. Mungkin sebab ni kajian tengah jalankan, saya tak boleh cakap apa Saya pun bukannya orang yang menjalankan kajian tersebut, tapi disebabkan perkara tersebut. That's why apa-apa pun kadang-kadang mak atau ayah, selalunya mak akan jadi lebih hantu daripada ayah. Kan. So sebab apa? Itu benda yang menakutkan. Kan, menakutkan kita. Alright. Jadinya kat sini kita je lah yang boleh selesaikan masalah stres kita sendiri. Betul, tepat sekali. Kita sendiri. Sebab stres tu kita letak, you letak kat primary ke secondary. You letak kat primary, you can settle it. Kalau you put it in secondary, you akan dapat chronic. Okay. So nak ke hidup dalam keadaan orang tertekan, jadi orang berhalusinasi, nak jadi orang yang mengasingkan diri. Come on, dunia ni kan bukan untuk untuk kita seorang. Kita kena share. Bila kita share tu, kita jangan bina dunia kita kan. Kita kena share dengan orang. Alright. So that's why baru kita akan relax. Okay. So kata kita make sure stress tu kita stop dekat primary level kan. Okay, sekarang ni kita dah stress dah. Macam mana kita nak kurangkan stress tu? And apa patut kita buat bila kita stress untuk tak pergi ke secondary level tu? Yes. Okay. So bila you dah stress, of course cara nak overcome dia adalah kita kena ada teknik. Teknik. Kalau you jumpa counselor, dia ada teknik yang lebih heavy lah. Dia ada yang level sampai you kena hypnosis. Hypnosis, yes. Tak ada. Kalau saya tak gunalah jam tu. Tak jadi Dracula aku. Kan. Alright. So jadi dia tak macam-macam cara. So macam hypnosis kadang dia baring saja, kita mainkan muzik dan sebagainya kan. Alright. So apa yang saya selalu apply, biasa saya suggest kat pelajar adalah gunakan relaxation technique. You boleh buat kat rumah. Okay, so contoh. Okay, semua kat salam ni ada berapa ramai? 68. Okay, so kat sini semua you duduk sandar. Tapi kalau kursi kau tak ada penyandar, cari tempat je, dinding dan sebagainya. Kalau kau balik ke belakang, bertambah stres belakang. Alright, so ready, stay by music Okay, so you cari mana-mana muzik yang kena dengan jiwa you. Kalau you buka YouTube sekarang ni melambak banyak lagu-lagu untuk relaxation technique. You cari lagu, tapi selalunya kalau kita banyak pilih nature lah. Nature. Tapi ada orang dia tak suka nature. Dia suka pada muzik yang lain. Maksudnya keagamaan. Kan. So contohnya lagu-lagu zikir, nasyid kan. Tapi kalau boleh jangan ada suara. So maksudnya kita cari yang -1. Alright. So lepas tu ada yang yoga, muzik yoga kan. Terapi Bali, ting 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 kan, kesenian kan. So yang penting lagu tu kena dengan jiwa kita. Dan kalau boleh -1, tak nak ada suara. Okay, so semua sandarkan badan. Alright. So lepas tu play music dulu. Sebabnya kalau tak ada orang tukang play kan, you play dululah kan. Kalau tak nanti dah tutup mata, mana berapa nak hidupkan YouTube nak playkan music kan. So playkan music dulu. Okay, play music. Technical error. Okay. Alright. So ni saya pilih nature Okay. So semua sandarkan kat dinding atau kerusi, dan tutup mata. Okay. Saya takut nanti dah tinggal 12 view dia. Okay, sorry. Saya kacau pula relaxation technique korang Alright. So sekarang ni tutup mata. And then lepas tu you feel dulu music dan irama ni. Yes, you relax. You bayangkan you berada di kawasan laut yang ada kicauan burung. And then lepas tu ada sedikit cahaya-cahaya matahari. Okay, lalu di mata you. Okay, you nampak ketam berjalan. Okay, and then lepas tu burung berterbangan di awan. Okay, luruskan kaki. Mainkan anak-anak jari kaki anda seperti anda sedang mainkan kaki anda di pasar. Goyangkan. Rasakan darah yang berjalan daripada jantung mengalir ke setiap
ke setiap anggota badan anda, daripada jantung dia pergi ke kaki, darah itu pusing kembali, pergi ke jantung semula, berpusing kembali, pergi ke otak. Okey, sebagai simple lah, itu relaxation Okey, stop music. Itu antara relaxation. Okey. Kurang stres. So bila kita buat macam tu, kita boleh buat sendiri. Kita boleh buat sendiri. So tak perlu pun kita nak kena nanti saya nak buat relaxation teknik, mampus setiap kali nak panggil aku lah. So dia dah beribu dah kan. So you boleh buat sendiri, mainkan music and then you feel it. Okey, dia permulaan dia mesti daripada kaki. Kaki, sebab bila kita main pasir, kita akan rasa pasir ni dia adalah antara terapi yang paling bagus. So that's why kalau kita rasa stres, kita akan cari laut, kan? Kita akan cari sungai, ataupun kita kalau tak dapat pun pergi tasik unit 10, rumput, you pijak. Rumput kan. Okay. So kalau nak lagi celup-celup kaki dekat tasik tu kan, kena gigit dengan ikan patin tu kan. Alright. So maksudnya you apply relaxation technique. Okay, saya ada satu lagi teknik yang saya nak ajar, iaitu kita panggil teknik tekan tapak tangan. Teknik tekan tapak tangan. Okay, so kita buat. Alright. So semua orang, so kembangkan tangan anda. Okay. Satu tangan je. Okay. Okay. Kembangkan tangan. Okay, tangan yang kiri ni buat macam ni, tangan yang kanan ni anda tekan di tengah. Center. Di center. Alright. Okay. So kalau sorang-sorang, tak payah buat macam ni kan. You buat sambil you dekat atas. Macam ni pun boleh. Okay. Macam tu Alright. Okay, so yang pertama sekali, you tarik nafas pertama. Bila you tarik nafas pertama, tapi you kena tutup mata lah Okay, so maksudnya bila you dah letak jari you dekat tapak tangan, you tutup mata. And then lepas tu you tarik nafas yang pertama, you bayangkan warna merah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lepas. Jangan buka mata lagi. Okay. Alright, yang kedua, tarik nafas, bayangkan warna biru. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lepas. Tekan kuat sikit, tarik nafas, bayangkan warna hijau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lepas. Jangan buka mata lagi. Lepaskan tangan anda. Tarik nafas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lepaskan. Color itu menenangkan minda kita. Itu juga teknik. Okay? Senang kan teknik yang saya ajar ni, tak susah pun. Okay? Kalau relaxation teknik tu, you mainkan music. Okay? You mainkan music, you baring, tidur. Settle masalah. Tak payah nak goyang-goyang kaki. Kan? Sebenarnya kalau saya dah rasa macam I feel stress sometimes. So saya mainkan music, dan lepas tu saya goyang-goyangkan kaki saya rasakan darah tu tidur. Kan? Saya memang hantu tidur letak pada kebantal tidur. Okay. Jadi saya tak payah nak fikir panjang lah untuk tidur tu. Alright. Okay. Tadi saya dah bagi apa yang kita perlu buat kalau kita stres, apa teknik-teknik dia apa semua kan. Jadi sebagai seorang student ni, yang kita tak ada pengalaman, tak ada kelayakan macam saya, apa yang kita boleh buat bila kita tengok kawan kita tengah stres. So macam sekarang ni contoh saya tengok housemate saya ke tengah stres kan. Saya jadi takut nak tolong dia, sebab takut kalau saya cuba apa-apa, dia akan jadi lagi stres. So apa yang saya boleh cadangkan untuk saya bantu kawan-kawan saya? Alright. Ini juga satu perkara yang saya rasa semua orang kena tahu. Sebab apa? Kebanyakannya
bila kawan you tengah stres, satu kemungkinan you akan streskan lagi. Kedua, you akan jadikan unfinished business dekat kawan tu. Okey, contoh kawan tu dah tengah marah, kau ni apa pasal? Kan. Betul tak? Orang tu dah tengah tak tenang. Betul tak? Kau apa pasal? Aku tengok kau daripada pagi tadi sampai tengah hari ni aku tengok kau macam ni. You dah, tadi kan saya dah terangkan perlakuan yang di luar normal tu kita dah nampak. Ni bukan kebiasaan dia. Maksudnya dia dah pelik. Kau bagi stres kat dia. Nampak? Okay. You menambah stres dia kan. Sepatutnya tu orang kata, kalau tak dapat jadi matahari yang mengeringkan ikan kering, jangan jadi lalat yang memberakkan ikan kering tu. Faham kan? Jadi kalau tak dapat jadi orang yang boleh menenangkan, jangan kau tambah berak kat orang tu. Kan? So macam itulah dia punya. Tu saya punya sendiri teori Okay. Dengar. Alright. Jadi sebenarnya kita jangan memburukkan keadaan. Ataupun unfinished business. Unfinished business yang mana kawan tu share dekat awak. Dia share. Lepas tu you pula jadi pembantu ataupun you bagi idea yang tak relevan. Apa kata kau buat macam ni? Apa kata kau buat macam ni? Kenapa kau tak buat macam ni? So kita bagi opinion yang sebenarnya tak perlu. Tak perlu. Bila you buat macam tu, you menambah. Kalau dia buat tiba-tiba tak settle, orang tu tengahlah putus cinta. Kan orang tu putus cinta atau gaduh dengan power lah, bukan belum tak putus lagi, gaduh. Okey, dia gaduh dulu. Okey, dia gaduh dengan power dia. Gaduh tiba-tiba orang tu campak inside iPhone Pro 11. Kamera yang 3 dah tinggal sebiji je, 2 mata tanggal. Kan. And then lepas tu kau ni handset ni bukan murah tau. Datang awak pergi marah dia pula. Orang tu dah gaduh. Kan. Itu kalau jadi yang jadi lalat yang berak tu lah. Okay. Kalau you nak jadi matahari, okay, pertama sekali kita tengok reaction macam tu, kita hanya bagi ruang. Bagi ruang. Kalau dah ruang, dah bagi masa, okay, dia masih di situ. Kalau tiba-tiba dia hilang, cek takut kata bumbung. Bahaya juga kan. Takut kata bumbung kencet. Kalau dia hilang tu kan, mana hilang kan. Takut rupanya dah atas bumbung. So kena check. Kalau dia ada kat situ tak apa. Dan lepas tu kita tengok dia relax. Okay, kau ada masalah ke? Kalau kau ada nak share dengan aku ada. Kan, mendengar. Jadi pendengar. Kita tak nak jadi, tak nak penyelesai. Sebenarnya orang ada masalah ni, sebenarnya bila kita bercerita, dia share, 30 to 50% akan selesai. Yes. So bila dah selesai, nanti apa akan jadi? 50% tekanan dalam pelotak dia tu akan digunakan untuk cari jalan penyelesaian. So you tak perlu pun jadi penyelesai. Dia hanya perlu pendengar. Jadi macam mana nak jadi pendengar yang setia? Orang pendengar yang bagus, dia meminjamkan hati dia, which is kita panggil sebagai empathy. Empathy. Dia meminjamkan hati, bukan bagi telinga. Salah orang salah faham kadang jadi good listener. Kan? Bui-bui mendengar ni, tapi muka tak ada perasaan. Kan? Lepas tu tengok orang lalu. Cerita. Kan? Kau perosak. Kau bukan pendengar. Okay. Kita kena tunjuk yang kita kisah pasal masalah. Bila you gunakan hati you, empathy, kalau orang tu rasa sakit, you akan mengerutkan muka you. Kalau orang kata sedih, yes, anggukkan kepala. Dan sebenarnya kita tak perlu pun apa-apa perkataan yang teruk. Jahat je dia, takutnya, tak perlu. Hanya menggunakan minimum respon, iaitu baik, faham, I feel you. So aku dapat rasakan apa yang kau rasa. Nampak? So kesilapan kita apabila kita nak jadi dukun dalam menyelesaikan masalah orang. Apa dukun buat? Datang, bawa limau 7 biji, bunga 7 warna, and then lepas tu kain 7 color. Buat okay, balik rumah nanti ikat bunga ni, kain ni dekat dinding, air limau ni nanti mandi tau. Bunga ni pun mandi sekali dengan air tu. 7 hari 7 malam mandi. Lalas sekali tak selesai masalah.
Dia jumpa balik, Tok tak selesai tu. Tok rasa kurang bunga tu, tambah lagi 7 color lagi. Mampus dah jadi 14 color nak cari ni. Kan? Warna pun ada 12 je. Mana nak tambah lagi 2 color tu? Betul tak? So maksudnya kita nak kena ada listener, iaitu kita meminjamkan hati. Hati kita, empathy. That's why baik, faham, I feel you, aku rasa perasaan kau. Aku dapat duduk aku dapat rasa apa kedudukan kau sekarang. Cukup. Sikit macam tu saja Cukup. Sebenarnya kalau kau yang bercerita panjang lagi daripada dia, kau yang masalah. Bukan dia. Lagi lah teruk, dia ada masalah, dia share masalah dia. Aku pun rasa benda yang sama. Kau cerita pula masalah kau, bertambah masalah dia. Bertambah stres, tak selesai masalah dia. Betul. Kan 200% kau pula. 100 dah penuh memori, RAM dia dah penuh 100%. Kau tambah je 200%. Terkeluar daripada otak, melembuah, memuntah-muntah daripada otak dia. Aku pun tengah ada masalah yang sama. Atau aku pernah rasa apa yang kau buat sebelum ni, aku buat macam ni. Cuba kau try. Benda tu selalu juga. Yes. Cakap dengan kawan kita. Aku pernah rasa macam tu. Tapi sepatutnya kita tak patut cakap benda macam tu lah kat kawan kita. Ya. Sebab apa? Pengalaman setiap orang tak sama. Awak dilahirkan daripada perut yang berbeza. Walaupun kembar sekalipun lahir lain masa, macam mana kau nak suruh orang tu ada sama dengan kau? Tak pernah kembar keluar debuk sekali. Kan? Macam mana kita nak orang duduk sama dengan kita? Tak boleh. Faham? Lagi kat universiti, you lahir daripada keluarga yang berbeza, umur 18 tahun jumpa dekat unit 10. Habis nak expect benda yang sama? Takkan mampu, takkan boleh. Kan? Semua orang dah lalui jalan yang pengalaman jalan yang berbeza. Yes. Betul. So that's why tak boleh sama. So jangan sesekali bila orang tu ada masalah, aku pun ada rasa sebelum ni aku pernah buat macam ni. No. Jangan. Sebab apa? You kena jadi good listener sahaja. Which is pinjamkan hati, bukan pinjamkan telinga, pinjamkan mulut. Hati. Okay? Faham so maksudnya dekat situ minimum responden. Okay, cukup. Okay, sebab dia nak pendengar. Bukan dia tak nak penyelesai. Sebab apa? Bila otak dia dah kosong, that 50% dah hilang, dalam selesai akan datang. Tapi saya nak cerita satu lagi. Jangan kau cerita kat orang pula. Rahsia. Tapi orang kan. So maksudnya apa rahsia orang tu jangan bocor tu, kata biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Kan? Sampai boncit pun simpan rahsia orang. Tak apa. Kan? Okay. Sekian. Okay, ni kiranya macam topik hangat lah pada masa kini kan. Sebab kita tengok sekarang ni dah banyak ada kesedaran pasal masalah ni, especially dengan anak-anak muda kita lah. Masalah yang saya cakap tu masalah depression. Jadi betul ke kalau saya cakap kat saya, depression tu sebenarnya bermula daripada stres je? Boleh saya huraikan? Okey, sedangkan stres itu sendiri pun adalah punca kepada depression. Kesihatan mental, stres. Okey, stres tu sendiri adalah punca kepada kesihatan mental. Jadi dalam kesihatan mental dia ada banyak, tapi lima pokok dia, iaitu kita panggil sekali antaranya adalah stres, anxiety, depression, kemurungan, dan lepas tu kita positive affective. Itu semua adalah kepala kepada kesihatan mental. Dan kemurungan ini juga antara geng kepada stres ni. Dan level nak pergi kepada kemurungan tu dia memulai daripada stres. Lepas tu daripada anxiety, dia jadi anxiety. Kan tadi kita ada 3, iaitu acute, episode dan juga chronic. Okay, so daripada stress dia ada anxiety. Anxiety ni episode, dan lepas tu dia akan jadi kemurungan. Kemurungan itu chronic. Alright, depression. So contohnya bila you putus cinta. Kita ni daripada tadi cerita putus cinta kan, tadi cerita lain. Bagi saya contoh lain lah. Fail exam. Yes, fail exam. Putus cinta, ramai pula putus juga kan. Alright. Okay, so bila kita cerita tentang fail exam lah okay. So you dah pernah repeat the subject, and then lepas tu you rasa trauma tak? Trauma kan? You takut nak tapi tak pas-pas lagi. Tak pas lagi.
buat lagi subjek tu. Dan lepas tu dah maksudnya you dah sit for that paper 3 kali. Betul? Okay. So bila tu dia jadi anxiety. Yang episod anxiety. So maksudnya anxiety ni antara simptom anxiety yang paling stress ni dia efek pada kita minda saja tau. Tapi anxiety ni you akan berpeluh. Dia lagi complicated lah. Yes, Stress. you akan shaking, cepat shaking. And then lepas tu you akan rasa mata you selalu macam pernah nampak bintang tu. Macam tu. So that's why you kumpulkan stres yang banyak, dia jadi episod, you akan jadi macam bling-bling mata you. You akan rasa mata you macam, bila you stres sebenarnya mata kita, kalau kita stres terlampau lama, mata kita akan rasa macam benda denyut macam tu. Oh, yang berdenyut kat tepi-tepi ni yes. semua tanda-tanda stres lah. Kalau dekat sini kelopak mata, lepas tu kau pun buka internet, tanda-tanda mata berdenyut, kelopak mata sebelah kanan. Ada orang nak mati. Ada orang nak mati. Kiri kiri bawah kau nak sedih, lepas tu berdoa-doa kalau ada kelopak mata kanan belah atas pula sebab nak dapat duit. Kan saya pun kan jemput juga. Tapi sebab saya orang psikologi, jadi saya tak adalah letak 100% pun kat situ. Dia just kita buat baca saya for fun lah benda tu kan. Tapi saya sendiri sedar kerana saya tak cukup tidur. Kadang saya seminggu saya tak tidur. Lepas tu saya further study lah. Bila saya further study, saya memang rajin kena benda tu. Sebab saya tak cukup tidur. Sebab I did research. Bila saya belajar, saya bukannya ambil kelas. Waktu saya belajar, saya buat full thesis. Jadi saya rajin kena. Kadang-kadang saya balik kelas daripada UKM pukul habis dekat perpustakaan pukul 11 malam. Lepas saya drive balik Muazzam. So masa saya sampai sini pukul 1 atau pukul 2 pagi. Kalau saya biarkan benda tu berlaku terus, yang saya saya letakkan dia kepada kronik, jadi teruklah. Dia akan jadi kronik, which is saya akan jadi frust, saya give up untuk belajar, saya tak nak belajar dan sebagainya. Dan penghujungnya sekali, dia akan lead saya pada kemurungan. Which is saya akan mula tunjukkan marah-marah. Kemurungan ni, pertama sekali, paling mudah kita tengok pada fizikal dia adalah perbezaan dia dulu dan sekarang. So kalau orang nampak lah, pertama contoh suka pakai baju warna hitam, baju gelap-gelap. Dulu dia tak macam tu, betul tak? And then lepas tu dulu dia make up, sekarang dia tak make up kan? And then lepas tu kalau dulu dia bercakap banyak, sekarang dia duduk kat belakang je. Dulu dia aktif, sekarang dia tak aktif. Lepas tu banyak duduk kat bilik. Kat bilik kadang-kadang kita dengar dia macam menangis. Kat bilik kadang kita dengar dia macam cakap seorang-seorang. Dekat orang kawan dia tak bercakap pula. Kat bilik cakap seorang pula. Kau pun cakap dia gila. Ada hantu, saka kan. Okay, saka nenek dia datang kan. So maksudnya bila dalam keadaan macam tu lah, sebenarnya itu adalah tanda-tanda kemurungan. Dan saya ada juga beberapa kes dia datang dekat sini, which is saya suggest dia untuk pergi ke hospital untuk diagnose. Sebab ada certain case dia memerlukan bantuan ubat. Bila ada certain case dia memerlukan bantuan ubat untuk bantu dia untuk tenang. Ubat tu untuk bagi dia tenang. Okay, saya tak boleh bagi ubat sebab saya hanya kaunselor. Kaunselor ni dia perantara. Nanti bila dia dah pergi ambil ubat, dia dah makan ubat, so bila dia tak tenang, dia akan jumpa saya balik untuk kita bantu dia untuk kawal emosi dia. Okay, so jangan dah suka-suka aku tengah depressed ni. So jangan suka-suka cakap macam tu. Sebab apa? Bila kita selalu cakap aku depressed, lama nanti you akan feel it. Yes. Sama juga you kata nak anything lah. Pernah tak you rasa macam aku rasa nak beli motor Y-Suku lah contohnya. Selama-lama selagi tak dapat Y-Suku, you akan dapat Y-Suku atas jalan. Macam banyak je Y-Suku tu. Sebelumnya tak heran kan. Contohnya aku nak power muka macam jongkok. Jongkok yang apa nama dia? Jongkok tu apa? Kan? BTS. Kan? Okay, lepas tu you akan nampak banyak orang iras macam jongkok. Kan? So maksudnya dekat situ, itu kita panggil sebagai attraction. Attraction. Okay, law of attraction. Mana kita punya minda luar sedar kita punya kerja. Sebenarnya minda luar sedar kita ni bekerja, sebenarnya ruang dalam RAM dalam minda luar sedar kita ni 90%. 10% je yang kita guna untuk ni. Kita guna conscious kita ni. Subconscious kita banyak, tapi kita tak gunakan benda lah tu. Kau gunakan untuk benda lain, mengumpat orang, ngutuk orang. Kau gunakan untuk membawang, menghina orang, memandang kelemahan orang. Kan? That is 10%. And ada 90% subconscious banyak. Kan? Contoh you percaya kepada kuasa Tuhan. Kan? Kalau you percaya kepada kuasa Tuhan yang untuk 3 perkara tadi, rezeki, jodoh dan juga mati tadi, ajal. Okay,
Okay, you tak akan kisah pasal jodoh. Kan? So tapi bila you tak meletakkan subconscious you dengan keadaan yang betul, you letak kepada conscious you, that's why you putus cinta tu rasanya nak mati dah. Kan? So bila you percaya pada subconscious, pada kuasa Tuhan, tak ada masalah. Kan? Semua kita letak kat Tuhan. Sebab yang mencipta pun Tuhan, yang mencipta dia pun Tuhan. Kan? So yang mencipta kita pun Tuhan juga. So apa yang kita nak risau? Kan? Macam saya dengan isteri saya, kan? So saya pun tak adalah kata-kata nak rasa cemburu, jealous. Kadang-kadang orang kata apa? Cemburu itu tanda sayang, kan? Betul tak? Betul. Lepas tu kau stres bila kau cemburu. For what? Kau menambahkan stres disebabkan oleh cemburu tu. Kan? Banyak cemburu ni. So gunakan you punya subconscious you. Jadi you akan enjoy dengan life. Kita akan enjoy dengan life bila kita banyak menggunakan subconscious kita. Okay? Sebab kita tak banyak menggunakan subconscious, kita banyak guna conscious kita. Logik akal kita je, tapi dalaman kita, kan. So that's why saya tak ada masalah pun kalau kita rasa macam kita letakkan diri kat Tuhan, kan. Tuhan sendiri, contohnya lah, kalau kita kata macam saya lah, saya selalu kata memang saya sendiri akan letak dalam sebenarnya law of attraction saya tak nak ada orang-orang negatif dekat keliling saya. Saya tak nak orang-orang yang jahat dekat keliling saya. Saya selalu cakap macam dalam solat pun saya akan kata, ya Allah, jauhkan aku daripada orang-orang yang akan memusnahkan aku. Dan Alhamdulillah, saya sepanjang saya hidup ni, sepanjang saya mengamalkan subconscious diri saya sendiri, banyak benda positif datang kat saya. Benda tu semua di luar sedar saya, kan? Okay, so itu teknik banyak yang kita nak buat lain lah. Lain, itu level dah tinggi. Tapi ini saya bagi sikit lah. Alright, so jadi sebenarnya macam kita kata tadi, apa-apa pun bila you terima stress pada level primary cukup, jangan naik pada secondary. Sebab dia akan jadi kronik, which is kronik itu akan pergi pada kemurungan. Bila you murung, susah lah nak kontrol balik. Sebab murung ni dia dah pergi kepada sini. Dan juga kita punya hati, you punya pelakuan you dah berbeza, kehidupan you dah berbeza, you tak nak campur dengan orang, you mula pandang negatif, kau orang jeling je, you dah mula sakit marah, kan. Saya pernah dekat bus stand, okay, tiba-tiba perempuan tu bangun, kau kenapa pandang aku macam tu, kau tak puas hati? Orang tu cakap kat saya? Bukan. Saya duduk, saya penumpang nunggu bas, saya tengok orang tu datang tiba-tiba. Bukan, saya menengok pelakon. Saya menengok peristiwa tu. Lepas tu orang perempuan tu kata, apa hal? Okay, mata aku suka hati aku lah, dia kata macam tu. Nampak api bertambah api, kan. Lepas tu bila keadaan makin tu, lepas tu orang tenangkan, dia kata, saya tengok dia, tak ada masalah pun, kan. Apa masalahnya, orang tu kata. Dia tengok saya dengan cara keadaan yang mencurigakan, dia kata. Dalam hati saya, kan, perempuan tu mesti ada isu-isu psikologi dia. Mungkin dia ada traumatik dia, yang mana orang rajin menjeling dia, ataupun dia mesti ada orang pernah menghina dia ke, memperkecilkan dia ke dan sebagainya. Sebab perempuan tu memang, saya tengok gaya pemakaian dia pun agak pelik. Saya pun tengok, nasib dia tak pandang saya. Kalau tak pergi kat saya nanti, kan. Alright. Dia ada insecurity dia. Ya, betul. Sebab setiap orang ada inferior, rasa tidak selamat, rasa tidak cantik, rasa tidak lawa, rasa diri itu hina, rasa itu gemuk. So itu inferior, kan. Semua orang ada. It's happen to her juga. Alright. Okay, so itulah ada penjelasan yang berkenaan dengan kemurungan. Jadi kita dah tak cukup masa. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Sir Hafiz sebab telah sudi datang berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman kepada kita semua. Jadi saya harap penonton yang ada di rumah tu bolehlah kita ambil iktibar, kita ambil pengajaran, dan kita boleh implikasikan juga dalam hidup kita. So thank you Sir Hafiz, thank you Fair, thank you for having us, and thank you everyone. Bye bye.